Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So for this week, we will learn about routing concept. So before this, you guys already learn about switching. Okay, so you guys learn about switching. So what is switch security? Then you're going to extend the switch, your switch network, your LAN into wireless. So it became wireless LAN. Okay. And you guys also learn how to do redundancy. Okay, so let's say you have 2 or 3 ports, so you guys can bundle up together in a ether channel, so that it can be one logical link, right? Even though you have multiple physical link. Okay, so now we will learn about very important concept, which is routing. Okay, siapa kat sini tahu apa beza switching dengan routing? Anyone? Okay, so sebelum ni bila kita belajar about switching, dia hanya limited to one broadcast domain. Macam you guys belajar dalam CCNA 1 kan, satu broadcast domain. That's mean, contoh kalau dalam satu LAN tu, okay, selalunya dia akan limited kepada satu subnet. Dan switching ni dia operate on OSI layer 2. Okay, contoh dalam satu LAN tu, contoh dia mungkin comprise to 2 or 3 buildings. Okay, so mungkin dalam satu LAN tu dia hanya dalam satu network saja. That's mean kalau kita tengok dalam layer 3 dia, mungkin IP address dia 192.168.0.0 contoh. Okay, contoh dia punya subnet mask is 255.255.255.0, or dia punya prefix notation is 24. So that's mean, okay, so mungkin dia punya, maksudnya dia ada boleh berapa banyak host. So contoh daripada 192.168.0.1 sampai kan, sampai the last mungkin 192.168.0.254 contoh. Okay, so tu semua kita boleh assign dalam host, dan dia dalam satu network. Okay, dalam satu switching. Okay, dalam satu broadcast domain. Okay, dan dalam switching, the frame, okay, dia akan forward based on MAC address. Okay, so tetapi macam mana kalau kita nak ada 2 network? Okay, so contoh dalam kita punya LAN tu kita ada 2 network. Mungkin satu network untuk finance, satu network untuk HR. Kan? So kita buat VLAN, kita introduce VLAN. So contoh untuk ni adalah untuk HR. So next broadcast domain kita create another one. So mungkin .1 until 192.168.1.254. Okay, so ini untuk finance contoh. Okay, so ini untuk finance. So dalam switch kita boleh pecahkan kepada, kita belajarkan sebelum ni VLAN, konsep VLAN. Kita boleh pecahkan kepada multiple broadcast domain. So satu broadcast domain dia adalah network dia yang tersendiri. Okay, so kita ada network HR, ada finance. So kalau kita tengok network pun dia adalah subnet yang lain. So dia separate. So even contoh kalau in HR punya broadcast domain, HR punya network wants to communicate with finance, apa yang kita perlukan? Macam mana kita nak allow the communication between two VLAN? Macam mana kita dah belajar sebelum ni? Apa siapa tahu? Guys, siapa tahu macam nak communicate between dua network ni? Kalau kita dalam VLAN lah, konsep VLAN. Okay, konsep dia inter VLAN routing. Okay, nampak tak ada term routing dekat situ. So maksudnya dia kena terminate dia punya layer 2 dekat satu router ataupun layer 3 switch yang boleh buat routing, supaya dia boleh buat routing. Okay, so itu yang kita nak belajar lagi deeper dalam ni. So contoh
dalam network tu, contoh kalau kita nak buat kita punya LAN ke atau even kita nak pergi ke internet sekalipun, basically internet ni is a inter-network, network of network. So selalunya kita contoh, kita nak pergi ke internet. So kita ada LAN dekat kita punya rumah tu, kita punya enterprise. Lepas tu kita forward kepada ISP punya network. So ISP dari network dia sendiri. So dalam ISP dia akan forward ke network yang lain. Contoh, even dalam enterprise kita sendiri, kita boleh pecahkan dia kepada multiple subnet, multiple network lagi. So macam mana kita nak operate on layer 3? Macam mana dia nak routing antara different network? Okay, kita bukan buat switching dah, kita buat routing. Okay, itu yang kita nak belajar lah. Okay, in today lesson. Okay, so okay, so the objective of this module, I will explain how routers use information in packets to move forwarding decision. Okay, so sebelum ni kalau kita belajar dalam switching, okay, the main equipment yang kita guna adalah switch. Okay, kenapa switch tu laju? Dia operate on layer 2 dan dia forward dia punya frame tu berdasarkan MAC address. Tetapi if we want to do routing, so let's say dalam satu switch domain tu, dalam banyak switch, so kita ada router, so untuk satu network tu. So macam mana router buat decision untuk forward kepada network yang lain? So kita akan belajar. Itu pasal nama kenapa kita panggil dia routers. Dia adalah yang routekan kita punya packets. Okay, layer 3. Okay, explain how routers determine the best path. Explain how routers forward packets to the destination. Configure basic setting on routers. And we will also describe the structure of routing tables and compare static and dynamic routing concept. Okay, path determination. Okay, so sebelum kita ni, sebenarnya cerita router ni macam ni. Kalau saya nak umpamakan router ni dalam dunia sebenar, senang cerita, router ni adalah kalau kita contoh kan, kita pergi jalan, so kita pergi ke contoh kita bawa kereta kan. Kita bawa kereta kat jalan, so kita bawa kereta, kita ada sempang. Contoh kita ada sempang 4. Kan? So kita boleh belok ke kiri, ke kanan ataupun terus. Betul tak? So contoh router ni kita anggaplah sebab dia yang tentukan mana kita nak pergi. Memang itulah router. So contoh, okey, kita pergi contoh kita pergi ke kiri ke kanan. Contohlah saya nak pergi ke kedai. Okey, so bila saya lalu, so ada sempang 4 Contoh ada sempang 4. Kalau ke kiri, saya mungkin pergi ke apa contoh, ke sekolah. Okey. So kalau ke kanan saya pergi ke masjid. Okey, kalau saya terus saya pergi ke kedai yang saya nak sampai. Okey. So macam mana saya nak tentukan saya nak pergi mana? So itulah konsep routing. Faham tak? Saya kena tahu, oh okey, kalau nak pergi sini saya kena pergi ikut jalan sini. Itulah routers pun. So contoh router, contoh kita ada dua network dalam kita punya enterprise network. So contoh kita ada satu HR. Lepas tu satu lagi kita ada network finance dan additional kita ada internet. Maksudnya network-network yang lain kita ada internet. So contoh saya daripada daripada network contoh macam mana cakap? Contoh saya daripada department apa HR lah contoh. Okay. So saya connectkan PC saya ke switch. So switch ni dia akan connected dengan dia punya router tu kan. Okay. Untuk dia punya layer 3. Okay. So contoh saya nak pergi ke HR punya network. So saya akan pergi ke switch. Frame saja ni dia akan pergi switch. So dia tengok, oh okay, ni dekat luar network selain daripada saya yang broadcast domain. So dia akan forward kepada router. So router yang akan buat decision, okay, interface mana yang akan pergi ke VLAN akan pergi ke VLAN HR. Lepas tu dia akan forwardkan dekat ports tu. Ataupun contoh kalau saya nak pergi Google internet, so dekat ports mana. So itulah function router. So when a router receive an IP packet on one interface, it determines which interface to use to forward the packet to the destination. So this is known as routing. Okay, so the interface that the router use to forward the packet
maybe the final destination, or it may be a network connected to another router that is used to reach destination network. Okay, so kalau kita belajar sebelum ni, dalam switching, contoh daripada satu switch ni, okay, nak pergi ke switch yang lain, dia akan tukar kita punya MAC address. MAC address kita akan bertukar-tukar. Faham tak? Okay, kita punya destination tu. Okay, contoh nak pergi sini, okay, dia akan tukar MAC address ni. Betul? Sini dia akan pergi ke MAC address, dia punya destination. Kita punya frame tu. Tetapi, dalam layer 3 punya packet, dalam kita punya packet, contoh kita nak pergi IP address ke dalam network, dalam network HR ataupun pergi ke internet. Kita dalam header kita tu, kita punya destination IP takkan bertukar walaupun berapa banyak hop pun kita pergi. Okay, dia takkan tukar. Right? Okay, tetapi ada konsep lain lah netting, tapi itu later on kita akan bincang. Tapi anyhow, itulah konsep routing. Dia punya destination, final destination dalam header tu akan sama. Lebih kurang macam ni. Contoh kita nak hantar surat ke rumah orang. Okay. Adakah rumah orang tu alamat dia bertukar? Tak, dia takkan bertukar. Walaupun dia pergi dekat post office ni, betul post office ni akan pergi ke post office ni, baru surat tu sampai ke rumah orang. So, surat kita, dia punya destination tu still sama je. Okay. Dia punya address tu, nak pergi ke rumah orang tu. Okay. Okay, so examples, the router use IP routing tables to determine which path to use to forward a packet from R1 to R2. Okay, so contoh, nampak daripada LAN ni, okay, bila dia pergi sini, okay, dia cakap, oh okay, kalau aku nak pergi ke network dot 3 ni, so dia akan lalu R1, betul dia akan forward ke R2. Okay, so just nak senang nak cerita, okay, saya tunjuk dekat dalam some simple example dekat packet tracer. So if you guys have any question, please tanya. Okay. Okay, sekejap sebelum tu saya letak balik attendance. Okay, saya letak attendance dah. Okay, so kita buatkan packet tracer, some simple example of routing. So kalau kita talk about routing, of course kita akan pakai router. Okay, contoh kita pakai 43 ni. Okay, contoh kat sini ada ni. Okay. Alamak, port tak banyak. Router yang banyak. Hmm. Okay, ni banyak sikit port. Dia interface. Mana? Okay, so contoh kita ada 4 router. Okay, dan kita contoh kita ada satu switch. So kita contoh ni LAN kita. Okay, contoh switch. Kat sini tu ada satu switch. Okay, kita naikkan dulu. Kalau ada soalan please tanya stop, jangan just senyap je macam you guys tengah tidur tu. So please be participating. Okay.
Okay. So contoh kita letak labels. Okay, so macam inilah kita letak note sikit. So ini adalah network. Okay, ni LAN untuk HR department. Okay, so IP dia 192.168.1. Kita bagi dia /24. Okay, so mask dia. Okay. Ni nak label lah sebenarnya. Okay, so ni untuk apa? LAN untuk finance. Okay. Kita network finance. Oh, okay, senang. Kita ambil konsep branch lah. Okay, LAN untuk UiTM Yoho. Okay. LAN untuk UiTM Yoho. Okay, so ni LAN untuk UiTM Sarawak lah. Okay, so 192, so ni network dia adalah 192.168.2.0/24. Okay, 24 maksudnya subnet mask adalah 255.255.255.0 kan. Okay, you guys dah belajar kat sesi satu. Okay. Okay, so next, okay, so LAN ni contohlah kita letaklah satu. Ni switching kan, so ni kita boleh letak, kita boleh connect banyak-banyak PC lah. So untuk lab ni saya contoh kita cucuk dalam satu PC je. Okay, PC. Ni ada satu PC juga. Ni contoh dalam satu LAN lah. Okay. Right. Ni pergi ke port sini. Ni akan pergi ke port sini. Right. So antara connect dengan branch ni, mungkin UiTM dia ada Metro Ethernet punya network. Okay. So dia network lah. So kat sini ada, so ada satu network. So kat sini ada satu network. Okay. So okay, so kita configure lah. Okay. Okay, kita configure dulu kat PC ni. So since dia dalam network ni, of course PC ni kita kena letak apa IP address dia. Apa guys? Adakah kita kena letak IP address Sarawak? Tak kan? So kita kena based on this network. Okay, so kita letak IP address dia 192.168.2.10. Okay, so subnet mask dia since 24, so dia 25.25.25.0. Okay, and kita, okay, alright, masa dah tukar kot. Okay, so next, kita akan configure kat sini pula. Okay, so of course kita kena letak dalam domain IP dia ni, dalam network UiTM Sarawak. Kita letak IP address. So 192.168.1.10. 5. Okay. Right. So tu kita dah buat dalam dia punya switching. Okay, ini adalah dalam switching layer 2. Tapi kalau nak pergi sini dia adalah layer 3. Okay. So kita kena configure lah. Okay, so dekat sini ni dalam satu network kan. Okay, so dekat interface router ni kita kena letak, pasal port ni dia akan connected dengan network ni. So kita kena letak dia punya apa ni, interface ni dalam apa ni lah, dalam network UiTM Sarawak lah. Okay, so okay, sebelum tu kita tak configure lagi default gateway. Kita nak buat default gateway lah. Okay, gateway dia adalah ni router punya interface. Router ni kat interface. So kat router ni nanti saya nak letak 192.168.1.1. Okay, default gateway dia. Maksudnya any network yang tak ada dalam routing table dia akan forwardkan kepada router ni. Okay, so sama juga. So untuk kat sini default gateway dia 192.168.2.1. Okay, saya configure kat sini. So 192.168.2.1. Okay. Right. Okay, so kita configure dulu router. So dalam ni port berapa?
Okay, ni gig 00 kan. Gig 0/0. Okay. So untuk switch ni kita tak payah configure pasal dalam satu network UiTM Sarawak ni kita tak nak pecahkan dia dalam banyak-banyak VLAN. So semuanya dalam default VLAN lah. Default dia which is VLAN 1. So kita tak payah nak configure lagi switch ni. Okay. Right. So kita configure tadi port gigabit 0.0. Okay. Interface conf-t. So kita masuk interface gig 0-0. So kita letak IP address 192.168.1.1. Okay. 0. Right. No shut. Alright, dah up. Okay. So kita nak test sama ada kita punya PC ni function ke tak function. Kita try ping dia punya dalam satu network dulu. Maksudnya dia try daripada PC ni dia nak try ping dia punya default gateway. Dia nak ping router dulu. Kan nak make sure dalam satu dia punya LAN ni jalan. Maksudnya dia punya switching jalan, everything is so kita tak talk about internet working lagi. Kita hanya cakap berkenaan dalam satu dia punya LAN dulu. Okay, so kita ping dia punya default gateway. Apa saya dah set tadi. Kita nak check, kita boleh guna command api config. So kita ping default gateway dia 192.168.1.1. So dia boleh ping maksudnya dia punya switching is okay. So dia punya dalam satu maksudnya dalam dia punya connectivity antara dia punya PC dengan ni okay. So sampai ni dia configure ni pula. So ni dia dekat port berapa? Gig 00 ke? Okay. Okay, enable config. So interface gig 00. So IP address. So kita letak ni 192.168.2.1 255.255.255.0. Okay, so no shut. Alright, up. Okay, kita try ping. So kalau ada pertanyaan please tanya kalau tak faham ke apa. So kalau you guys senyap je saya memang tak tahu you guys faham tak faham sebenarnya. Okay. Okay, so kita try ping. For gateway. Right, so kita ping 192.168.2.1. Tengok boleh tak? Okay, tak boleh. That means something is wrong. Ataupun okay, so maksudnya dia punya MAC address table tadi baru nak populate. Okay, so sekarang dah okay. So switching tadi lah. Sebenarnya tadi switch tu baru dia nak populate dia punya MAC address table. Right, so okay. So now connectivity here is okay, here okay. So macam mana kita nak buat communication for inter networking? So maksudnya daripada network UiTM Sarawak pergi ke UiTM Johor. Of course kalau kita ping contoh kan, kita nak ping ke sini .10 tadi kan. Sini IP ke sini .10. IPPC ni .2.10 contoh kat sini kita try ping 2.10, of course tak boleh pasal kita tak configure lagi routing dia 68.2.10 disable unreachable. Pasal kenapa? Dia forward kan contoh kita nak pergi ke kita trace route macam mana paket tu pergi .2.10 dia akan forwardkan ke router dia nampak. .2.1 ni adalah ni router ni. Dia forward kat sini je. Tapi router tu dia tak tahu macam mana nak pergi ke sini. Pasal kita tak bagi tahu dia. Macam mana dia nak tahu pasal kita tak configure lagi dia punya routing. Itu konsep routing tu. Pasal kita tak router tu dia tak macam mana? Okey, aku dapat paket ni, aku nak pergi ke mana? Dia tak tahu nak pergi sini ke, pergi sini ke. Dan dia tak tahu pun network ni exist. Okey, pasal dalam routing table dia hanya ada directly connected network. So contoh kalau kita buat dekat kalau kita tengok dia punya IP table, show IP route. Okay, yang dia tahu adalah network 192.168.1.0. Ke sini je. Nampak tak? Directly connected. Dekat sini kita tak configure lagi network kat sini. Atau kat sini. Okay. So, itu yang kita akan try buat. So, kita akan try buat configure lah. So, contoh kat sini untuk point to point ni. Saya akan letak IP. Point to point tu maksudnya di antara router ni ke router ni. Ni network point to point lah orang panggil. Okay. So saya labelkan. So network kat sini adalah 10.0.0.0 slash 30. Okay. So kat sini slash 30.
So dekat sini pula 10.0.0. Okay, so tadi kalau slash 30 maksudnya boleh 4 kan. So 0, 1, 2, 3. So dia dah ambil 4 kat sini. So seterusnya adalah 0.0 dot apa? Dot 4 kat sini. Okay. So slash 30. Sir, Ya. internet ni kenapa kena pakai 4 router? Kalau 2 je tak boleh? Boleh. Tapi nanti saya nak tunjukkan dia boleh ikut jalan ke sini. Kalau macam dia boleh, sebenarnya dia kena 2 jalan tu. Dia still nak kena ada buat routing. Tapi nanti macam saya tak boleh nak tunjukkan macam saya tunjukkan dalam persimpangan jalan tu. Maksudnya kan, nak pergi ke satu tempat tu kita boleh choose banyak jalan kan. Kan dalam internet, maksudnya dalam internet selalunya kita ada banyak jalan dulu tak? Dia boleh je ada satu kabel kat sini kan. Maksudnya tak payah nak multiple router. Dia bergantung pada network design tu lah. Tapi dalam contoh ni saya nak tunjukkan yang macam mana kita nak gunakan dalam kalau kita ada banyak jalan nak pergi ke satu network tu. Faham tak? So maksudnya kita boleh lalu sini, boleh lalu sini, kan? Okay, sir. Tak? Okay, contoh. Okay lah, kita tambah lagi. Kita completekan kita punya kerja. So kita tambah ni lah. Kita tambah satu jalan lagi. Nampak? Dia boleh main kan? Dia ni nak pergi sini, dia boleh choose tau. Dia boleh pergi sini. Dia boleh pergi sini ke ataupun dia boleh pergi sini. Kan? So sebenarnya ada banyak jalan tu. So kita kena set. Kita boleh set tu pada static atau dynamic. Atau nanti kita tunjuk. Dia lagi interesting lah kalau kita ada banyak jalan tu. Saya nak tunjukkan yang kalau you guys mungkin dekat sekolah kan pernah belajar pasal English kan, the road not taken, pernah dengar? The road not taken. Dia macam ada, kalau kita kat persimpangan jalan tu, okey aku nak pergi sini tapi ada banyak jalan. So mana jalan yang aku nak pilih? So macam tu lah. Sir, Yep. boleh ke kalau kita tambah lagi satu? Boleh? Maksudnya dari router bawah ke atas pula. Maksudnya sini ke sini? Tadi kan saya buat atas ke bawah. Sekarang nak atas ke tambah lagi satu, bawah ke atas. Tapi ni dah ada dah connection ni. Kan ni Tak boleh tak tambah lagi satu? boleh tapi nanti kena ada dua IP address lah. Maksudnya kat sini contoh dia ada contoh kat sini network. Sekejap tambah gitu. Dia untuk point to point network ni antara router dengan router ni so dia jadi 0.0. Okey. Sekejap So 4 dia dapat 4 5 4 5 6 7. Okey, so kat sini 8. 8/30. Untuk network kat sini. So contoh kalau kamu nak tambah lagi satu kabel kan, tapi kat sini dah penuh lah punya port tu kan. So nanti kamu kena ada network lagi satu. Faham tak? So dia ada dua jalan lah. Maksudnya daripada router kat sini dia ada dua jalan. Antara router 7 ni dengan router 8 ni dia ada dua jalan. Boleh? Tak kisah. Nak buat macam tu ke? Nak kena tambah. Tak nak. Port. Tak nak, tak apa sir. Saya tanya je. Nanti lagi pening kepala kan. Okay, so kat sini kita tambah. Okay, kita pergi kan. So 0.0.0.8. Okay, so sekejap. 8, 9, 10, 11. So ini 12. 12. Okay, mana lagi kita assign network? Sini lagi. 10.0.0. 12. So 12, 13, 14, 15. So ni 16. 16. Detik. Kita assign network lah. So senang kita nak configure. Okay, so kita configure dulu. So antara router 5 dengan router 7 ni. Okay, so kat sini port berapa ni? So port gigabit 01 dengan gigabit 00. Okay, so 01 ni kita configure dulu. Okay, kita masukkan config interface. Okay, so interface gigabit 01. So IP address, so kita letak network dia. So network dia tadi kita dah letak kan tadi. So saya letak saya siap. So senang kita configure. .0.0. Okay. Okay. So 10.0.0. Mana 0 ni network kan. So kita kena letak host address lah. So contoh untuk router ni kita letak .1 5.25.252. Okay, pasal kita slash 30 kan. 252. No, shut. Alright. So untuk sini pula, untuk path kedua ni, dia apa nama port kat sini?
Okay, gig 002. So dia 16, network 16. So dia adalah 17 lah. So visiting interface gigabit 02. So IP address 10.0.0.17 25.25.25.252. Shut. Alright, kita dah configure. Good. Kita configure router ni pula. Okay, so dah ada 3 interface kena configure. Kita configure dulu. Okay, so dekat sini kita configure interface ni. So ni port berapa ni? Gig 00. Okay, so tadi config, so interface gigabit 00. So IP address 10.0.0. Okay, so tadi kat sini dot 1 kan? So dia tak boleh ambil dah lah. So kita ambil dot 2 kat sini. So dia dot 2. 25.25.252. No shut. Right, dah up. So next kita pergi configure yang ni pula. Ke bawah ni apa port dia? Gig 02 untuk network ni. Okay. So interface, interface gig 02, IP address 10.0.0.8. Tak boleh, 8 tu adalah network address. So kita kena letak host address kan, pasal tiap interface tu dia adalah host juga sebenarnya. Okay, so 9, kita ambil 9. Nanti kat sini nak ambil 10. Okay, so kat sini 9, interface untuk 9 25.25.25.252. Shut. Right, next kita configure yang ni pula. So ni .0.0.4. So ni interface apa? Gig 01. Okay, Sir, dia yang .4.8.12 tu macam mana saya tentukan? Ke macam tak kisah? Okay, dia bukan tak kisah, maksudnya kena dalam CCNA 1 dah buat pernah belajar pasal subnetting kan? Pernah. Kan, so maksudnya contoh kan macam network ni, contoh kan network .0.0.0 ni kan, ni besar ni /8. So maksudnya saya /8 ni maksudnya saya boleh gunakan bit dalam ni kan. So ni berapa bit ni? 8 campur 8 campur 8. So saya ada berapa tu? Berapa? 8 darab 3 24 So 2 kuasa 2 kuasa apa ni? 24 tu berapa juta saya boleh buat host kan. So saya pecahkan lah. So maksudnya dalam network besar ni saya buat subnetting. Maksudnya saya pecahkan dia kepada network yang lagi kecil. So maksudnya saya pecahkan dia kepada 0.0. Apa ni? .0 tadi, tapi saya pecahkan dia kepada /30. So untuk next, so 10.10 kalau /30 kan saya boleh gunakan 2 bit kan, 32 tolak 30 kan dapat 2 bit. So 2 kuasa 2 berapa bit? 4 bit kan. So saya boleh guna daripada, so untuk network ni saya boleh guna daripada 10.10.0 sampai 10.10.10.4 lah kan. Sorry 3 0, 1, 2, 3. So untuk next network seterusnya 0.0.0 .4 sampai sama jugalah kalau saya nak pakai ni, so jadi 10.0 0.7 4, 5, 6, 7. Betul? Macam tu lah. Okay, Kan ada kat sisi ni satu kan? Dah ingat. Ada ingat Boleh je, kita boleh pecah macam-macam. 192 ni kita pecahkan. Ni subnetting lah. Okay, terima kasih tanya. Okay, so tadi kat sini kita sambung balik tadi configure. Sekejap. Gig 01, alright. Jadi gig 01, so IP address kat sini adalah apa tadi? .4 Okay, .4. So kat sini .5 lah. Okay. 192, sorry. 10.0.0.5.
255.255.252. Press. Check. Alright, dah configure dah semua. Okay, ni dah configure. So, saya teruskan je lah, saya configure sini. Dia sebenarnya repeat je proses ni. Okay, so ni repeat kosong-kosong. Ni dah kerja network engineer sebenarnya. Yes. Yes. 10.0.0. Tadi 17, sebab sini 18. 52. Oh, shut. Up. Kat sini apa tadi? Dot 2, ni gig 02. Test gig 02. IP address 10.0.0. Okay, sini dah 9, so kat sini dot 10. 25.25.25.25. Right up. Right. Okay, so kat sini apa? Port kosong satu. Config interface gig 01. IP address apa tadi, network tadi 10.2. okay, 10.0.0.13. okay, sana ambil 13 lah, sorry, sana ambil 14 lah. okay, so 25 25 25 25. okay, right, done. Okay, so ni dah so tinggal ni lah. Okay, so kat sini apa kan, kat sini port gig 01. Simple dulu. Okay, gig 01. IP address. So kita letak kat sini 10. Okay, dia pakai network ni kan. So 10.0.0.4 tak boleh network. So 5 dah pakai kat sana. So dia adalah 6 lah. So 25.25.25.22. No. Right. Up. So kita tengok kat sini pula. Ni port apa? Gig 02. Okay, gig 02. IP address 10.0. Okay. So kat sini 13. So kat sini 14. 2. Right, kita dah configure IP address. Okay, so kalau kita tengok dekat dalam dia punya routing table, okay, kalau kita tengok router 5, dia akan ada, so macam mana kita tengok routing table, so kita pakai command show IP route. Okay, pasal setiap router tu dia akan ada routing table supaya dia boleh tahu okay kat sana kan. So macam mana kita tahu show IP route. Okay, so kalau kita tengok sini dia ada caller C ni connected, maksudnya yang dah directly connected dengan dia. So dia ada .0.0.0, so maksudnya dia merefer kepada network belah sini. Okay, so kat sini 00.16, so dia ada connected dekat sini. Alright. Dan dia ada juga dekat sini 192.168.1.0. Ni merujuk kepada mana? Merujuk kepada sini, network sini. Okay, tapi contoh kita berbalik kepada kita punya persoalan asal. Okay, boleh tak ni nak pergi ke sini sekarang ni? Okay, kita typing so ke sini 192.2.10 kan, so kita typing balik, boleh tak? Still tak boleh pasal kita tak configure lagi, pasal router tu tak tahu nak pergi situ macam mana. So dia still sama je, dia forward balik, dia forward kat sini, tapi router tu dia sekarang ni dalam routing table dia hanya ada network sini, sini, sini. So mungkin kalau PC ni nak ping interface router kat sini, nak ping router ni 10.0.0.18 ni, mungkin dia boleh pasal dalam apa, dalam router ni dah ada dah routing table tu. Maksudnya contoh saya tak configure lagi kan, dia just directly connected. So contoh
kalau saya nak ping router 8 ni, so IP dia ping 10 kan daripada PC ni .0 okay, sini 17, so ni 18 lah kan, tengok boleh tak sampai tak? Kenapa tak ada? Pasal router ni dia tak ada information ke sini balik. Tapi kalau saya ping ke interface ni .17 boleh. Pasal router ni dia tahulah pasal ini dia punya di sini, dia nak pergi balik ke PC ni boleh ikut sini. So kalau kita trace route balik, contoh kita pergi trace route ke router sini kan, dia akan stop dekat router sini. Pasal router ni tahu dalam sini je, pasal kita tak set lagi routing. Tracer pergi kat sini, lepas tu dia dah forward sini, so dia tak tahu nak pergi ke mana dah. Okay, so kita kena set routing lah. Okay, so kita nak set routing tu, dia ada dua cara. Dalam kita punya syllabus ni, kita akan belajar berkenaan dengan static route dan juga dynamic route. Okay, so macam nak buat static route, so contoh, saya set lah. Okay, contoh daripada network ni, contoh kan, contoh saya nak set, okay, kita set so daripada router 5 ni, kalau nak pergi ke 192.168.2.0 ni, okay, so kita contoh kita akan ikut jalan sini, atas ni, lepas tu kita akan ikut jalan sini, lepas tu kita akan ikut, lepas tu sampailah. Okay, jom kita set. Jadi kita nak set, so kita buat. Kalau ada saya tercepat atau tak faham, please tanya pasal ini critical untuk you guys dapat pemahaman pasal routing ni. Okay? Baik, sir. Okay, so conf, so apa sebab? Gunakan dia punya command IP route. Okay, destination IP dia contoh nak pergi ke sini kan, network sini kan. So 192.168.2.0. Apa network mask dia? 255.255.255.0. Okay, so kita kena specify. Okay, kalau dia nak pergi situ, dia nak router ni nak forward ke mana? Dia nak forward ke router ni ke router ni? So tadi kita decide dia nak forward ke router ni kan. Okay, so kita akan forwardkan dia ke 10.0.0 berapa ni? Ni 1, ni 2.2. So dia akan forward ke sana. Faham? Okay. Right. So dia dah ada, kalau kita tengok IP table dia, so show IP route. Okay, nampak? Kita ada static route S. Static. Okay, so sekarang ni kalau dia nak pergi ke network 192.168.2.0, dia akan forwardkan ke router ni. Okay, interface 10.0.0.2 ni sebenarnya dekat router ni. Okay. Okay, so tak cukup lagi pasal kalau forward paket tu dia pergi sini, dia akan forward kat sini. Tapi ni tak tahu nak pergi kat sini lagi. So kita kena set kat sini pula. Okay, kita set balik. Okay, conf, so IP route 192.168.2.0, 255.255.255.0. So dia punya next hop, kita decide dia ada nak pergi bawah ke nak pergi mana? Kita pergi ke sini balik lah. Kita pergi ke sini. So ni dia punya 10.0.0.5 ni .6. Ni .6. So 10.0.0.6. Okay. Okay, so dah tahu. Terus kita dah tahu lah. Dia nak pergi ke sini, so dia pergi sini, dia akan pergi sini, so dia akan forward ke sini. Okay, so next kena configure ni pula. Ni sebenarnya dia perlu configure tak ke sini? Tak perlu pasal routing table dia dah ada. Pasal kalau kita show IP route, dia sebenarnya dah ada dah. Nampak? 192.168.2. Ni dah ada dah dalam routing, so tak perlu. Tapi kalau kita ping, I bet you dia still tak boleh. Kenapa? Tak apa, kita try dulu. Boleh tak? Kita try ping 192.168.2.10 tadi. Tak boleh. Pasal kenapa? Tadi kita set forward. Dia dalam IP packet ni, dia kena pergi dan balik. Kena forward dan reverse balik. Faham tak? Maksudnya, ni
dia kena tahu jalan pergi sini dan sini dia kena tahu pergi jalan sini balik tau. Dia kena both way. So tadi kita set untuk network 192.168.2.0. So kita buat patah balik lah. So kat sini dia tak tahu lagi router ni. So kita set kat sini. Okay, so kita buat ni. So kita boleh lah kalau kita buat static ni, kita boleh buat dia pergi jalan lain, balik jalan lain. Boleh je, tapi okay, nak senangkan kita tak nak dia jadi asymmetric. Maksudnya pergi jalan lain, balik jalan lain. So kita pergi balik lah. So maksudnya nak pergi sini, kita akan ikut jalik kat sini. Okay, so kita set. So okay. So buat IP route. Okay, so untuk network 192.168.255.255.5.0. So next hop dia adalah sini. Okay. So 10.0.0.5. Okay. So ni pun tak tahu sini kan. So kita nak patah balik. So ni dia nak pergi ke 192.168.1 ni. So IP route 192.168.1.0. So 255.255.255.0 akan pergi ke sini, interface sini 10.0.0.1. So 10.0.0.1. Alright, so sekarang ni dah ada both way. So kita try ping, boleh tak? Kalau kita tengok IP table ni, dia dah ada dua-dua dah. Show IP route. Nampak? Dia dah tahu dah jalan kedua tempat. So kat sini pun kalau kita buat show IP route, nampak? Oh sorry, kat sini tak configure. Maaf. 192. Dah. Dah connected, dah ada dua network dah. Okay. So ni pun sama. Kalau show IP route, kita tengok ada tak. Okay, so dia ada ke dot 1 static ke sini dan dia tahu dia ada directly connected dekat sini. Okay, so kita try ping, boleh tak? Okay, so kita try. Okay, tadi tak boleh kan? Kita try ping balik dot 2.10. Oh, dah boleh. Ping. Pasal dia ada pergi jalan pergi dan pergi jalan balik. Router ni dia bukan smart sangat. So kita kena bagi tahu dia. Okay, kalau kau nak dapat paket ni, kalau nak pergi sini, ikut jalan ni. Tu static lah. So contoh, kalau saya trace route kan daripada sini. So trace route. Trace. So nak pergi ke nak pergi ke sini. 192 nak pergi ke PC ni lah. So 192.168.2.10. Dia ikut jalan mana? Dia bagi tahu path tu. So dia pergi ke router, nampak dia akan pergi ke router sini 192.168.1. So dia akan pergi ke 10.00.2 di sini. So dia akan pergi dot 6 sini dan dia akan pergi ke sini. Nampak? Macam itulah. Okey. Boleh tak kita nak tukar jalan balik? Contohlah tadi kita kat sini, kita ke bawah balik. Boleh. Kita tukar je lah routing balik IP. Tapi kan, apa keburukan kalau kita buat static ni? Siapa boleh tahu kat sini? Hello? Apa keburukan static ni? Kita kena set satu-satu. Lambat je. Lambat satu lagi. Ini pasal kita ada satu network. Kalau kita ada 10 network, takkanlah nak kena configure siap satu ni, betul tak? Penat je. Penat. So, itulah pasal dia introduce dynamic routing. Dan satu lagi, static ni, cuba contoh kan. Kita cakap kan, okay, untuk pergi sini. Okay, lepas tu pergi sini. Kan? So, apa jadi kalau kat sini wire ni putus? Dia tak akan ubah, dia akan down. So, kita manually pula. Kena malam-malam buta configure, pergi bawah ni atas. So, letih. So, kita ada dynamic routing. So, saya tunjuk sikit dynamic routing. So, macam nak buat tu. Sebelum tu, kita kena remove dulu lah static tu. Okay. Remove tu senang je. Kita tak no je. Tadi kan saya letak IP route. IP route tak ada ni. Ni IP route ni. So, buang je lah. Copy balik. Okay.
Okay, no, buang balik static route yang kita configure tadi. Okay. So IP route. Okay, tak ada. Kita buang static route. Section IP route. Okay, kita buang balik Dia kan kalau static routing ni dia konsep dia macam kalau kita macam mana cakap kan dulu-dulu telefon kan kita kena manually operator nak call siapa so nanti dia cucuk lubang ke so letih lah tedious kan so takkan kita nak buat zaman ni kan so kita buang IP route semua. Okay, dah buang dah. So nak ping of course tak boleh pasal dah tak ada routing. Line of application boleh balik dah. Tak boleh dah pasal dia tak ada dalam routing table. Okay, so untuk buat dynamic routing, engineer dia dah buat protokol. So dia ada banyak, dia ada RIP, protokol RIP, ada protokol OSPF. Betul untuk kalau macam ada different S, ada BGP lah macam-macam. Tapi untuk syllabus you guys, sadly dia tak ajar dynamic routing. Dia sama static je. Mungkin untuk CCNA 3 untuk syllabus baru ni lah. Tapi saya akan tunjuk je. So kita akan guna OSPF, the most famous interior gateway lah, maksudnya routing protocol untuk internal gateway protocol. So macam mana kita nak buat? So config, okay. So kita just apa kita buat? Kita buat command router OSPF. Okay, betul apa kita letak proses ID. So proses ID ni boleh letak lah antara satu ni. Tapi selalunya kalau dalam ISP dia letak dia punya AS number. AS number ni kalau macam contoh kan, ISP tu dia ada unique AS number dia. So contohlah macam saya dulu kerja time.com dia 9930. Okay. So apa yang perlu kita buat untuk configure, kita just bagi tahu dia connected dekat network mana. So contoh router ni dia connected dengan network ni dengan network ni. Okay, so apa dia buat? So kita buat je lah network. Okay, so kat sini network apa? 192.168.1.0. So network tu. Okay, so kita bukan letak dia punya subnet mask dia nama dia wildcard mask. Dia terbalik kepada subnet mask. Kalau subnet mask sepatutnya kalau saya 24 dia di 25 kan. 0 tapi dia terbalik. So maksudnya berapa? Kalau terbalik so dia jadi 0.0.0.255 betul. Tu wildcard mask dia. Okay, so lepas tu kita letak area. So selalunya orang letak, selalunya ikut network design lah. Kalau dalam OSPF, kalau dalam advance dia selalunya dekat backbone ni dia akan letak area 0, kat sini area different area. Tapi untuk for the sake of simplicity, untuk kita punya example ni saya buat semua network adalah network 0. So area 0. So next network kat sini network 10.0.0.0. So wildcard mask dia adalah 0.0.0. Okay, jap aku leka. So kita try 255 tolak dengan 252 kan /30. So dia dah .3. Okay. So .3 area 0. Okay. So untuk seterusnya network 10.0.0.16. Okay, nampak tak kita tak letak host tau, kita letak dalam dia punya network apa ni, dia punya network address. Okay, so kat sini 0.0.0.3 area 0. Okay, kita dah configure, so kita configure router-router yang seterusnya. So dia connected kat 3 network sini, network sini. So kita buat network statement lah. So router, so semua kena sama router OSPF 9930. Okay, so network statement 10.0.0.0. So 0.0.0.3 area 0. Network 10.0.0. Okay, nampak neighbor dah up dah. Dia akan establish neighbor tau. Apa nanti saya explain. Okay, network 10.0.0.8 0.0.0.0.
3 area 0. Okay, so next ke belah sini pula. So network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0. Okay. We already configure that. Next router ni pula. So config. So router OSPF, okay, 990. Okay, so network. So belah situ 0.0.0.16.0.0.0.3 area 0. So mesti neighbor akan up. Up. So dah up, okay. Dia dah establish protokol kedua ni, dia upkan neighbor. Okay, so lagi untuk atas ni network 0.0.0.8 0.0.0.3. Okay, dan network sebelah sini network 10.0.0. Network 0.0.0.12 0.0.0.0 area 0. Okay. Dan okay. So ni pula yeah. So ni ada berapa network dia connect ni? 1, 2, 3, 3. So kita buat config router OSPF 0 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 10.0.0.4 0.0.0.0.3 area 0 dan network 10.10.10.12 0.0.0.0. Alah, dah agak buat synchronize network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0. Baik, tengok ni sampai tak? Ya. Okay. Okay, so bila kita configure OSPF, okay, so semua router ni yang which we configure with OSPF, dia akan establish a neighbor. So contoh router ni ada OSPF, sini ada OSPF, dia akan establish neighbor. So bila dia establish neighbor, dia akan send a packet. OSPF packet tu dia akan establish, dia akan share dia punya routing table. So dia ni pun akan share routing table, dia ni akan share routing table. So at the end of the day, dia akan what we call as converge, dalam converge state. Maksudnya semua router ni dia akan ada similar routing table. So contoh, kita buat kat sini routing table. Okay, so show IP route. Okay, nampak? OSPF route. Nampak? Dia dah learn dah semua. So contoh kalau dia cakap dia nak pergi ke network .2, dia cakap, nampak? Dia boleh cakap aku boleh pergi ikut sini atau sini, nampak? Network .2 ni kan pergi sini. Okay, so dia menggunakan OSPF, dia discover, dia ni beritahu, oh aku boleh sampai sini. Ni pun dia declare, oh aku boleh pergi sini. So dia tahu, oh okay. Kalau aku nak pergi ke network 192.168.2.0, I can use this path. Saya boleh lalu dekat sini 10.0.0.2 ataupun ikut jalan sini 10.0.0.18 dekat sini. Nampak? So kita tengok sekarang ni dia lalu jalan mana. Okay, kita try tengok. Try kita ping dulu, boleh tak? Daripada UiTM Sarawak nak pergi Johor. Okay. Ping 192.168.2.10 tadi. Up, okay, boleh sampai. So sekarang ni semua router dah ada route. Kalau kita tengok, kita trace route ikut jalan mana? 192.168.2.10. Okay, dia ikut jalan mana? Okay, so maksudnya dia prefer lalu sini, ikut jalan atas ni, lepas tu dia pergi ke kanan ni, tu pergi sini. Contohlah,
kelebihan dynamic routing ni, kalau lah contoh tiba-tiba dekat sini contoh link kat sini down. Tadi lalu sini kan, tiba-tiba kat sini down. Contoh saya shutdown port ni tiba-tiba lah ada fiber cut ke, ada maintenance ke, GI 00 tu. Contoh saya pergi masuk GI 00 ni, saya downkan dia. Okay, shutdown. Okay, down. Okay. Adakah kita perlu configure manual? Tak perlu. OSPF dia akan cakap, oh okay kat sini down. So jangan lalu sini. Dia akan advertise semua kat dalam router ni. So kalau kita tengok dia akan lalu mana pula. Alright. Kalau kita tengok dia tadi. Ni yang jalan sebelum ni. Kalau kita trace route balik. Nampak dia ikut jalan lain. Tadi 2. Nampak dia pergi ke 18. Dia pergi ke bawah ni pula. Automatic. Itulah kelebihan dynamic routing. Any question? So kita continue dengan lecture kita. No sir. Tak ada so itulah routing. Okay, apa tadi? Faham. Kan? Itu routing. Ni bukan switching tau. Switching tadi dalam MAC address. Routing ni dia antara network ke network. Faham tak? Dia sebenarnya dia akan pergi ke satu network, pergi ke satu network. Ini adalah enterprise. Kalau dekat internet tu, kalau you guys kerja ke ISP, lagi best. Kadang-kadang kan kita contoh, kita nak pergi ke, contoh kita daripada kita, contoh Telekom Malaysia ni, contoh kita kerja dengan Telekom kan. Customer Unify nak pergi, dia ada masalah, contoh ada submarine cable putus somewhere dekat tengah laut tu kan. So nanti dia boleh automatically reroute pergi ke sini pula. Mungkin nak pergi US, dia kena pergi London dulu contoh. So tetapi dalam ISP level dia tak pakai ni lah, dia tak pakai OSPF lah. Untuk inter AS dia akan pakai BGP. Dia punya protokol tu BGP. Okay, so kalau macam nak tengok BGP tu, sekejap sebenarnya ada, kita boleh masuk router, dia panggil looking apa, route server. Okay. Kita tengok BGP nya. Dia bagi tak open route server. Ada. So contoh kita route server kat Belluru. Okay, so kalau contoh kita try telnet telnet dekat dia. Ada telnet telnet ke route server. Telnet, okay. Dia kenapa pakai telnet pasal dia ni lah. Telnet. Okay, ni up. So our views. Okay, ni sebenarnya kita masuk router tak silap dia pakai router Cisco sebenarnya ni. So version. Dia pakai AWS XE. Okay, ASR 1004. So sebenarnya ni Cisco kan ni. Kita masuk ke router tapi dia buka je lah. So contoh kan, dia tak pakai OSPF, dia pakai BGP. So kalau kita tengok show IP route dia, dia ada routing table, global routing table. Dia, router tu dia ada routing ke semua. So tengok kat sini berapa routing table dia. Route dia ada kat sini.
Dia ada total internet route sekarang we have, alamak macam nak count. Kalau kita tengok show BGP summary. Okay, so IP BGP summary. Okay, so sebenarnya dekat dunia ni total prefix that we have is mana dia? Juniper. So dalam dunia ni kita ada berapa banyak? Berapa ratus ribu route? 150 berapa tu? Ada 300,000 route. Pasal kat sini lah yang ada Google, ada semua. So contoh kalau kita nak pergi ke apa IP contoh kita nak pergi IP website ni lah. IP SAG ni ada. Okay. Kalau kita tengok IP SAG ni, and let's look up ipsag.net. So ni IP kan. Okay. IP ni kalau ikut route server ni, okay, kalau kita pergi show BGP, so dia ada berapa banyak path tu. Dia boleh pergi ke AS ni, atau AS ni, AS ni. Kalau kita trace route, dia ikut lalu mana? Route. 78.128.128.128.17. Dia lalu banyak path, nampak? Ni routing kan ni, dia pergi ke banyak router. Dalam internet ni of course kita ada beratus-ratus router dalam internet. So dia pergi sini, tu pergi sini. Nampak? Pergi Telstra, ISP ni. So routing ni dia tak pakai lah OSPF pasal untuk global to work dia pakai BGP, Border Gateway Protocol. Okay, so kita rehat dulu dan kita akan sambung kita punya lesson lah. Okay, kita habiskan untuk routing konsep ni. Okay. Okay, sir. Kita rehat 5 minit. Petik. Ada lagi. Masuk. Tadi tu. Tahu ke sebulan bulan ni?
Okay. Assalamualaikum, kita sambung balik. Okay, so tadi itulah router use routing table untuk determine dia nak pergi ke mana tu kalau nak pergi ke network tu. Okay, ikut sini ke ikut sini. So dia ada routing table. Okay. Right. So okay, cara dia determine, contoh dalam routing table tu ada dia okay, contoh nak pergi ke network ni dia ada dua path. So mana dia nak prefer? So dia akan the best path is equal longest match. Maksudnya mana yang lagi spesifik dia akan prefer path yang lagi spesifik. Contoh dekat dalam routing table tu, contoh destination network dia share ke belum ni? Okay, contoh nak destination network tu contohlah 192.168 dot 4 dot destination dia kan. Okay, 255 dot 2 apa destination network dia adalah contohlah slash 30 lah destination network dia. Dot 4 dot 4 sorry dot 5 slash 30. Okay. So kat dalam router tu, dalam routing table tu, so dia ada dua entry. Okay, contoh ada dua entry static. So static. So contoh satu dia ada 192.168 dot 0 slash let's say 16. So dekat sini satu lagi routing entry 192.168 dot 4 dot 0 slash 30. Okay, so kat sini mungkin dia akan pergi ke interface PI00. Sini akan pergi ke interface PI01. Okay, so kalau ikutkan rules ni equals longest match. So rasanya kalau dia nak pergi ke destination ni, router tu akan pilih jalan mana? Dia akan pilih interface ni ke ini? Pendapat you guys? Yang bawah. Bawah kan? Pasal dia lagi longest. Maksudnya dia lagi spesifik. So dia akan ini. Kalau route ni tak ada pun dia akan pergi ke sini. Macam itulah cara dia buat dia punya routing. Okay. Kalau kita tengok balik dekat kita punya packet tracer ni, sekejap saya upkan balik interface ni. Neighbor dia establish dulu. Show OS IP OSPF neighbor 2.1. Okay, so contoh kalau kat sini, kalau kita tengok show IP route. Okay, so kalau untuk dia pergi ke network dot 1 ni, dia tak ni lagi. So kalau dia nak pergi ke show IP route untuk network 192.168.1.0,
So nampak dia ada dua route. Dia boleh pergi ikut interface gig 01 atau 02. Tapi nampak tak dia punya match ni sama. Okay, so ini what we call as equal cost path. So dia akan pilih salah satu. Dia akan bergantung pada metrik pula. Anyhow, yang the first criteria yang akan pilih adalah dia punya longest prefix match. Okay. So next, okay, ni dia ada tunjuk lah. So boleh start baca ni tadi lah, 12, 18, 26. Of course dia akan pilih route entry yang ni, yang bawah ni. Oh sorry, dia akan pilih yang bawah ni pasal lagi spesifik. Alright. Sama juga dengan IPv6, contoh dia ada /40, 48, 64. So dia akan of course pilih .3 ni. Okay. So dalam routing table macam tadi, kalau dia nak buat routing table tu, first dia akan buat directly connected network. So kalau kita pergi kat dia routing table tadi, show IP route, dia ada different type. Okay. So dia ada directly connected, yang connect directly dengan interface dia, dan juga dia ada remote network. Remote network tu yang either dia learn by static, kalau kita static, ataupun kita guna dynamic. Kalau dynamic ni ya, dia OSPF yang kita pakai. OSPF O adalah, boleh tengok kat atas ni, OSPF. Okay. Right. Dan kita juga boleh buat default route. Default route ni dia guna dia, contoh saya tunjuk example untuk default route kan. Okay, so contoh kita tambah satu router kat sini. Cukup ke port dia ni. Tambah. Allah, saya tak save dia punya route. Hilang lah. Okay, anyhow, kalau dia default route, dia macam ni je. Senang cerita, kalau dia tak payah nak buat routing apa, dia just, kalau dia nak pergi ke mana, dia tak payah ni, dia just forward je. Maksudnya dia just macam ni. Kalau nak buat default route dia, IP route, .0.0.0, maksudnya any IP yang dia tak tahu, dia akan forward dia ke, contoh nak pergi ke sini. 10.0.0.40. So kalau kita tengok dekat dia punya routing table, show IP route. Dia static, tapi ni sebenarnya default. So contoh, dalam ni ada network yang dia tak tahu. Contoh kan, contoh tiba kat sini kita nak pergi ke network 172, tapi tak ada dalam ni. So dia ikut ni. Okay, itulah default route. Okay, specify a next hop router to use when the routing table does not contain a specific route. So ini yang dia tak tahu, dia akan forward ke situ. Itulah default route. Dan selalunya kita akan gunakan dalam enterprise. Sebenarnya kat branch tu kan, dia ada satu router je. Kan, satu router nak pergi ke internet. So senang cerita, daripada kita configure kita je router tu ada routing table untuk seluruh internet. So apa kata kita buat default route je. So maksudnya kalau kita tak tahu tu, kita forward je dekat router, next router tu. Kan senang. So kita boleh save memori router kita. Okay. So kalau kita dalam layer 3, macam mana kita buat packet forwarding tu. So the data link frame with an encapsulated IP packet arrive at the ingress interface. So dia sampai, ni frame lah, maksudnya dia switching tu kan. Dia sampai, so dia dah buka frame layer 2 tu. So dia akan examine IP, layer 3 ni lah, dia punya packet header. So dia akan tengok IP destination dia. Okay. So bila tengok, oh okay, dia nak pergi ke destination ni. So dia akan check dengan routing table dia. Lepas tu dia akan try
find a longest prefix match. Oh, okay, match ni. So dia akan forwardkan ke egress interface dia. Contoh macam tadi egress interface. Contoh kalau kita buka kat router tadi. Contoh dia dapat paket tu, dia cakap okay, destination dia nak pergi 192.168.1.0. Okay. Oh okay, dia nak pergi kat sini. So bila dia check dengan routing table dia, oh okay, yang match dengan longer prefix match adalah melalui interface GI 00. So itulah dia punya egress interface. Dia akan forward ke interface tu. Okay. Right. So kalau tak ada matching with any entry, tak ada default route ke apa, dia akan drop packet tu. Okay. Okay. Forward the packet to device on a directly connected network. So bila dia forward tu, dia akan forward dengan directly connected network lah. Yang connected dengan dia punya egress interface tu. Macam tadi, contoh kat sini. So dia connected dengan sini lah. So ni directly connected lah dalam ni. Okay. So next. Okay, dia akan forwardkan ke dia punya next hop router. Macam tadi dia dah cerita tu. Dia akan forward ke next hop router. Okay, dan dia akan drop kalau tak ada match dalam routing table. Okay, so end-to-end packet forwarding. So the primary responsibility of packet forwarding function is to encapsulate packets in appropriate data link frame types. Pasal task mestinya kita, kalau kat sini dia punya layer tu kita semua pakai layer tu dia Ethernet kan. So dia pakai Ethernet. Tapi mungkin dalam in real world scenario, mungkin kat sini dia tak pakai Ethernet sebenarnya. Mungkin kat sini dia pakai frame relay ataupun dia pakai apa IP over fiber ataupun dia pakai macam-macam transport kat sini kan. So mungkin dia kena tukar dia punya layer tu. Tetapi dia punya network layer tu tak bertukar. Yang bertukar hanya dia punya layer 2 je. Okay, frame dia. Okay. Next. Okay, so power packet forwarding mechanism. Okay, kalau kita recap, kalau dalam frame forwarding, dalam switching, apa dia punya mechanism? Siapa boleh recap balik? So, kita ada apa? Kita ingat tak yang kita ada cut through, waktu kita ada store and forward, pernah dengar? Untuk frame. Kan ada kita store and forward, waktu kita ada cut through. Kan? So dalam packet pun sama. Dia ada mechanism dia macam dia nak forwardkan tu. So dia ada first process switching, fast switching dengan Cisco Express forwarding. Process switching ni adalah yang paling slow pasal dia menggunakan software. Okay, dia akan its order packet forwarding mechanism still available, tapi when packet arrive on the interface, it forwarded to the control plane. So maksudnya dia akan pergi ke CPU, waktu dia akan match. So ni sangat lambat pasal dia melibatkan CPU. Okay, so untuk improve performance, dia ada fast switching, which is dia macam ada catch. So maksudnya another mechanism is order packets for the which was the successor to process switching. So, process switching ni memang sangat lama dan sangat slow lah pasal dia gunakan process switching. Dia akan setiap paket tu dia akan pergi ke control plane. Dia akan buka, dia akan gunakan CPU, dia akan menggunakan banyak resource router. So untuk improve dia buat fast switching, which is fast switching use a fast switching catch. Dia ada catch to store a next hop information. So when the packets arrive on an interface, it is forwarded to the control plane where the CPU search for a match in the fast switching catch. So sebenarnya dia ada catch lah. Okay. Without CPU intervention. So dia increase sikit performance. So dia ada catch. Mana dia punya recently used dan dia punya next hop. Dia catch. So dia tak perlu untuk pergi ke control plane untuk dia punya ni. So apa ada yang catch, dia just forward. Okay. Tetapi we have which is the memang sekarang ni yang orang pakai sebenarnya, which is Cisco Ceph. Okay, Ceph sebenarnya dia ada FIP, forwarding information base. Memang dia tak lalu langsung dekat dia punya CPU. CPU ni, control plane ni dia hanya guna untuk update routing table. Tetapi sebenarnya forwarding tu dia akan digunakan oleh FIP dekat agency table dia. So dia tak libatkan CPU. So dia laju. Dia masuk ke interface, dia pergi dekat dia punya ASIC chip, dia forward je dekat dia punya egress. So dia tak lalu dia punya control plane. So macam mana kita nak tahu dia ada Ceph ke tak? Kalau kita pergi dekat kita punya router, kalau kita buat show IP Ceph, so ni Ceph, nampak? Dia simpan untuk prefix ni, terus nampak dekat next hop ni, nampak? Dia tak lalu pun dekat CPU. Okay, ni lajulah. So dan dia perlukan ASIC chip, ASIC punya hardware. Okay,
Ni yang paling laju, okay. Okay, so basic router configuration. So ni saya dah tunjuk tadi macam nak configure next hop tadi. So basically I already show you guys macam mana. Alright. Okay, command masa ni lah, ni yang kita belajar sebelum ni lah. Kita nak buat login synchronous. Ni untuk dia punya macam mana nak set hostname. So ini nak buat interface, okay. Saya dah tunjuk tadi. Okay. So macam kita nak show IP interface brief. Macam nak filter. Okay, routing table macam kita nak tengok tadi, show IP route. Dan dia akan tunjuk directly connected network, static route dan dynamic routing. Dan kita boleh tengok kat code dia macam tadi kan. Show IP route. Nampak? Untuk route ni dia learn daripada mana. So untuk kalau 10 ni dia adalah directly connected network. Pasal router ni .12 dia directly connected dengan network ni. Tetapi untuk remote router, untuk remote network yang ni 192.168.2.0 dia learn from OSPF. Okay, nampak O. Kalau kita tengok sini adalah OSPF. Okay, so L ni maksudnya assign. So maksudnya yang di assign dekat interface dia directly connected, kita ada static. So ni kat sini OSPF. Ni kalau ada star je ni dia adalah default routing. Dia pakai default route. So routing principles, there are 3 routing principles. So we have first, every router make its decision alone. Memang router akan buat decision alone. So setiap router dia memang akan ada IP table, routing table dia yang sendiri, dan R1 does not know what route in the routing table of R2. Okay, memang macam tu. Pasal apa yang OSPF buat, dia hanya share a route. Macam dia just announce, oh okay, kalau nak pergi network ni boleh ikut aku, itu je. Tapi dia tak share routing table. Okay, the information in routing table of one of the router does not necessarily match the routing table of another router. Okay, and routing information about a path does not provide a return. Kan macam tadi kita buat kan, bila kita buat pergi je, tak boleh kan, pasal kita kena buat return juga. Pasal kita kena buat forward punya routing dengan return punya routing juga, baru kita boleh works. Okay, okay, so routing table entries. So macam ni kalau kita tengok kat sini, dia ada route source, destination, AD, administrative distance. Okay, maksudnya dia percaya tak route tu. Selalunya yang paling percaya tahu tak apa? Static route. Static route dia ada AD yang paling rendah. Lower dia akan terima, dia akan terima tu. Then akan tengok metrik pula. Metrik ni maksudnya contoh dia ada 2 path. So mana yang dia akan prefer? Kita boleh set metrik. Sebenarnya OSPF kita boleh set a metrik. Next hop, route timestamp dan exit interface. Okay, contoh kalau kita tengok kat router ni tadi, kalau kita buat show IP route. Okay, contoh untuk okay, untuk ke network ni satu dot ni, so IP route 192.168.1.0. Okay, sebab dia akan bagi tahu. Okay, dia tahu daripada OSPF. Okay, dia punya administrative distance, maksudnya dia punya AD tu 1110. Kalau mungkin tiba-tiba kita set static route, dia punya AD adalah 0, so dia akan prefer static route. Dia tak akan terima OSPF punya route pasal AD dia lagi rendah. Dan metrik. Metrik ni maksudnya cost lah, cost dia nak pergi situ 2. Ni metrik dia. So kat sini ada type dia intra area. So maksudnya jenis. So bila dia install route tu, nampak dia beritahu 32 minit ago. Dan dia punya exit interface, inilah interface dia, J00. Okay. Okay, dari situ kita boleh tahu semua information ni. Okay, so directly connected network. So apa dia, macam saya dah terangkan tadi, network yang directly connected dengan dia. Maksudnya dia punya neighbor ni. Macam ni. Kalau untuk router ni, dia ada connected dia dengan network 10.0.0.12, 10.0.0.8, 10.0.0.16. Kalau macam router ni, dia punya directly connected adalah ni dan ni. Okay. Static route macam tadi yang saya set satu-satu tu, IP route apa kita set, dan dia akan ada logo S tu. Okay, dia bukan dynamic, dia static. Alright. Okay, kalau static routing macam ni lah, kalau kita configure tadi, saya dah tunjuk tadi, IP route 10.0.4.0. Betul kita buat dia punya submit mask dan dia punya exit
interface, maksudnya IP address dekat next hop dia. Okay. Kalau untuk IPv6 macam ni. Okay. Dynamic routing protocol. So tadi saya tunjuk dynamic routing protocol dah ada RIP, OSPF, kita ada ERGRP, tu untuk IGP, untuk interior gateway routing protocol. So untuk external pula kita ada pakai BGP macam saya tunjuk tadi yang dekat route server dekat internet tadi. Okay. So dynamic routing tu dia OSPF, okay, right? Dia ada OSPF type 1, type 2, tapi tu advance lah. Anyhow, just nak tahu kalau dynamic macam ni lah rupa routing table dia. Pakai OSPF intra area. So default route, so macam default route tadi, macam saya cakap, dia letak 000 entry. So anything yang tak ada match dalam routing table tu, dia akan forward, dia akan ikut rules 000. Maksudnya 000 ni dia akan match with any IP, any prefix. Okay. Okay, so structure IP routing. Okay. AD macam tadi, maksudnya dia percaya ke tak dengan dia punya route tu. Kalau lagi lower, lagi dia terima lah route tu. So selalunya AD yang paling the lowest cost adalah selalunya static route. Okay, kalau kita nak tahu, sebenarnya dia ada punya table dia. Cisco Administrative Distance. Okay, kalau kita tengok. Okay, so dekat sini external BGP yang paling dia terima. Internal ERGRP 90, untuk IGRP 100, OSPF 110. So contoh dalam routing table tu, dia tahu kat route yang sama, dia tahu daripada external BGP dengan OSPF. Dia akan terima, maksudnya dia akan install route yang benda yang dia accept adalah daripada BGP ni. Pasal dia punya AD lagi rendah macam tu. Okay. Okay, next. Okay. Oh, ada pun sebenarnya. Nampak tak? Direct connected 0, static route 1. Direct connected of course lah 0 pasal dia memang dia connected dengan network tu. Takkanlah dia tak percaya kan. Okay, so yang paling lowest AD yang paling kurang percaya adalah internal BGP, IBGP, OSPF. So contoh kan, kita ada route tu daripada kita gunakan OSPF dengan RIP contoh. So dia ada dua. So nak compete. So mana yang dia akan terima? So dia akan terima route daripada OSPF. Pasal OSPF ada lower AD. Okay, static and dynamic routing. Tadi saya dah tunjuk kot. Okay, ini just untuk you guys please baca sendiri. Okay, so dia sebenarnya nak terang kat sini. Apa bila kita nak pakai static, bila kita nak pakai dynamic routing. Okay, so static routing still ada orang pakai pasal selalunya static routing ni kalau benda kalau kita dalam enterprise network kita tak banyak router. So contoh kita nak pergi ke kita nak buat default nak buat default route kan ke internet semua kan. So kita akan pakai static routing. Tapi kalau kita ada multiple route, ada multiple router, of course kita akan pakai dynamic routing. So ini kelebihan dan kekurangan dia lah. So untuk dynamic routing dia independent of network size. Okay, tapi kalau untuk static routing, kalau network kita makin besar, lagi banyak router, payahlah kita kena configure sesuatu kan. Untuk topology change, dia akan automatically adapt. Tapi untuk static routing, dia tak akan adapt. Kita nak buat manual. Lagi scalable pasal kita boleh, dia automatic kan. So ini suitable untuk simple topology. Security kat sini pun, security kat sini inherent, maksudnya pasal kita buat static. Tetapi dynamic routing kekurangan dia paling besar adalah dia akan gunakan CPU dan memory. Pasal dia perlu ada processor dan CPU untuk proses dekat control plane tu untuk proses OSPF punya packet. Tetapi static route tak ada pasal kita buat manual, kita tak guna. So dia lagi laju lah senang cerita. Okay. Okay, so ni untuk dynamic routing lah. Kita ada EGP, IGRP, RIP. Lepas tu dia ada introduce ISIS kan, OSPF V2, RIP V2, BGP. So bila ada IPv6 dia introduce ISIS V6 untuk support IPv6. OSPF V3 ni sebenarnya dia support juga IPv6. Kita ada RIP NG, right? Okay, next. Kita baca sini. Main component of dynamic routing protocol include the following: data structure. Routing protocol typically use a table or database for the operation. This information is kept in RAM, so that's why dynamic routing protocol dia perlukan CPU dan memory.
dia ada routing protocol message. So macam tadi, bila kita nak establish neighbor kan, dia akan exchange some packet untuk dia exchange information between routers tu. Dan dia ada algorithm macam mana dia nak kira path tu. Kalau OSPF dia pakai Dijkstra protocol. Okay, Dijkstra algorithm ni untuk OSPF. Okay. Kalau untuk Dijkstra, dia nak kira macam dia nak tahu path, cost path ikut metrik tu. Okay. Kalau untuk ERGRP tak salah dia pakai dual diffusion algorithm tak salah. Dual diffusion upgrade algorithm. Ni kalau kita gunakan ERGRP dia akan pakai algorithm dual update algorithm, dual. Right? Diffusion update algorithm. Sini ni untuk Cisco punya ERGRP lah. Kalau untuk BGP dia pakai bukan Dijkstra, BGP protocol. Apa nama dia? Dia pakai shortest hop tak silap. Sekejap. Path vector. Algorithm apa? Path vector protocol, tapi tanpa vector dia akan pakai dia ada dua. Dia ada distance vector dengan link state router. Betul. Link state routing. Okay. Dan dia pakai Bellman-Ford routing algorithm. Okay. Right. So next, base path. So macam mana dalam dynamic protocol tu dia guna untuk read, dia akan hop count. So berapa banyak hop tu dia akan kira dia punya base path. Contoh kalau ikut jalan ni dia paling kurang hop count dia, so dia akan prefer path ni. Tapi untuk OSPF dia bukan hop count tetapi cost. So mungkin ikut jalan ni mungkin dia ada lebih banyak hop, mungkin ada 2 hop, tapi kalau kat situ cost dia lagi rendah, dia akan prefer cost yang lagi rendah. Okay, ikut cost. Okay, firstly I assign a lower cost. Okay, yang ERGRP dia akan guna metric based on slowest bandwidth and delay value. So dia ada metric yang lain lah untuk dia kira dia punya base path. Okay. Okay, load balancing. So macam mana kalau kita tengok tadi okay, when a router has 2 or more path to a destination with equal cost, then the router forward the packet using both path equally. So ini adalah contoh kalau kita tengok kat sini. So IP now. Okay. Contoh, kita nak pergi ke router yang sama ni. Pergi ke sini, dia ada 2 path. Either ikut sini atau ikut sini. Kan, sini, dia either ikut sini atau sini. So, ini adalah equal cost path. So, contoh, show. Dia tak enable kot dalam ni. So, dia prefer kat sini. Betul lah, share count is ni. So, maksudnya dia boleh ikut sini, kat sini. Dia load balance. 2. Tetapi, kalau contoh, apa jadi kalau kat sini, ni lain. So, itu unequal cost path. So, yang hanya boleh support untuk load balancing kepada unequal cost load balancing adalah ERGRP. Itulah kelebihan ERGRP. So, kita boleh optimizekan link ni lah. Kalau kita tak load balance, bayangkan, nanti kat sini ada 2 path tapi dia hanya ikut satu jalan dia. So, kita tak menggunakan, kita tak utilize dia correctly lah. Okay. So, kalau kita load balance, dia akan mungkin 50% lalu sini, 50% lalu sini. Okay. Okay, so I think that's all. So, you guys kena buat lab tu. Okay, so far ada pertanyaan tak? Do you guys have any question about routing concept? Tak ada pun. Tak ada So, please do your lab. Ni penting routing concept ni memang penting. Ni memang kena buat lab. Ni your last lab lah senang cerita. Baik, sir. Please buat configure IPv6 and IPv4 static routing ni. Ni. Dia buat ni. This 15.6.2. So this is your last lab lah. Lepas ni tak ada lab dah. So you guys terus fokus kat case study 30%. Right? So anything else guys? Semua dah isi attendance? Tak ada kot. Dah. Dekat apa ni? Letak balik.
Okay, so I think kalau tak ada apa-apa, that's all from me. So Assalamualaikum, I see you guys next week lah. So please do your lab. Kalau ada soalan macam biasa, please tanya saya lah. WhatsApp. Okay. Okay, Thank you, Assalamualaikum. sir. Alright. Salam. Thank you, sir. Sila Sila keluar. keluar. Mau apa cerita? Cerita apa?